warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ini kita akan belajar tentang ungkapan algebra. Jom kita mula. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut apa itu ungkapan algebra, saya terangkan dulu apa itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah itu adalah satu kuantiti tertentu yang belum kita ketahui nilainya. Pemboleh ubah ni digunakan untuk menunjukkan kuantiti yang boleh dikira atau disukat. Dan boleh diwakili dengan huruf. Bermakna pemboleh ubah ni adalah satu nilai yang kita tak tahu, rahsia. Tetapi dia mesti dah satu nilai yang boleh diukur. Boleh dikira, boleh disukat. Dan kita wakilkan dengan huruf. Huruf kita ada banyak kan? A sampai Z, boleh guna mana-mana. Jom kita lihat contoh. Contoh pertama, Hanan makan X biji apple. Dalam penyataan ini, apa nilai yang kita tak tahu? Nilai X. So, X ini adalah pemboleh ubah kita. X pemboleh ubah kita. Contoh yang kedua, Haziq berlari sejauh Y kilometer. So dalam penyataan ini, pemboleh ubahnya adalah Y. Kita lihat contoh yang ketiga. Suhu di Batu Pahat ialah Z darjah Celsius. So apa dia pemboleh ubah untuk situasi yang ketiga ini? Yes, Z merupakan pemboleh ubah. So senang je sebenarnya. Pemboleh ubah itu adalah satu benda yang kita tak tahu nilainya. Dan dia boleh dikira atau disukat. Kemudian kita wakilkan dengan huruf. Next. Jenis pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada dua jenis, iaitu pemboleh ubah dengan nilai yang tetap dan juga pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap. Jom kita lihat contohnya. Contohnya, sepasukan pendaki menggunakan masa N hari untuk mendaki sebuah gunung setinggi P meter. Dalam ni kita ada dua pemboleh ubah, iaitu N dan P. So kita boleh kelaskan dia kepada dua bahagian mengikut situasi dia. Agak-agak yang mana adalah nilai yang tetap? P. Kerana P ini mewakili ketinggian gunung. Ketinggian gunung tidak berubah. Manakala N ialah pemboleh ubah dengan nilai yang tidak tetap sebab tempoh masa pendakian bergantung kepada cuaca dan lain-lain faktor. Apa itu ungkapan algebra? Ungkapan algebra merupakan gabungan dua atau lebih sebutan algebra dengan operasi penambahan atau penolakan atau kedua-duanya. Contohnya 3x tambah 5y. So 3x ni merupakan sebutan algebra, 5y pun merupakan sebutan algebra. Kalau kita lihat 3x ni sebutan algebra, 5y pun sebutan algebra dan ada operasi tambah di tengah-tengahnya. Maksudnya dia menggabungkan dua sebutan algebra dengan menggunakan operasi tambah. Jadi gabungan sebutan algebra dan operasi tambah ini merupakan ungkapan algebra. Contoh lain, 7y tambah 4z tolak 2p. 7y merupakan sebutan algebra, 4z pun merupakan sebutan algebra, 2p pun merupakan sebutan algebra. Dan kalau kita lihat di sini, untuk menggabungkan tiga sebutan algebra ni ada tambah dan tolak. So gabungan ketiga-tiga sebutan algebra ini kita panggil sebagai ungkapan algebra. Kita lihat bagaimana untuk menerbitkan ungkapan algebra berdasarkan ungkapan aritmetik yang mewakili suatu situasi. Kita lihat pada situasi. Contohnya, 8 didarab dengan satu pemboleh ubah Y. Hasil darab itu ditambah dengan 8 didarab dengan Y. Kalau darab kita terus buat kurungan sahaja. Pelajar boleh buat 8 darab Y, tetapi oleh kerana ungkapan algebra melibatkan banyak pemboleh ubah, jadi saya risau pelajar careless. So sebaiknya kalau untuk darab kita terus buat kurungan sahaja. So hasil darab itu ditambah dengan hasil darabnya ditambah dengan 5. So dapatlah 8y tambah 5. Ini adalah ungkapan algebra bagi situasi di atas. Kita lihat contoh yang kedua. 5x ditolak dengan 2m. So 5x ditolak dengan 2m. So 5x tolak 2m. Tolak 7z daripada 9p dan bahagikan hasilnya dengan 3. Tolak 7z daripada, bila ada perkataan daripada ni bermakna dia dekat belakang 9p. So 9p tolak 7z. Dan bahagikan hasilnya, maksudnya kesemua ni
kita bahagikan. Kesemua ungkapan tadi kita bahagikan dengan 3. Okey, so itulah jawapannya. Jadi pelajar kena faham apa maksud setiap ayat yang diberi. Kita lihat contoh lain. Okey, Omar membeli N buah buku pada harga RM2 sebuah dan N botol gam pada harga RM1 sebotol. Berapakah jumlah kos yang perlu dibayar oleh Omar? Terbitkan satu ungkapan algebra untuk situasi berikut. Okey, sekarang kita lihat, kita buat satu persatu. M, okey, dia beli M dengan harga satu RM2. Kalau kita beli gula-gula, satu gula-gula 20 sen. So kalau kita beli 5 gula-gula, kita nak tahu harga macam mana? 5 darab 20 sen. So kalau kita beli M buah buku dengan harga RM2 sebuah, bermakna kita kena darabkan 2 dengan M. Untuk sebutan, kita mesti letak nombor di hadapan. Kita tak boleh letak nombor di belakang. Jadi 2 di hadapan darab dengan M. Okey, next. N. Okey, dia beli N botol gam pada harga 1 sebotol. Okey, jadi 1 darab N. Okey, berapa jumlah? Kalau jumlah maksudnya tambah. So kita ringkaskan terus, 2 darab M, 2M tambah N. Okey. Okey, next. Macam mana nak menentukan nilai ungkapan algebra apabila nilai pemboleh ubah diberi? Ni maksudnya kita kena pasti nilai ungkapan algebra bila diberi kita nilai pemboleh ubah. Tadi kita tahu nilai pemboleh ubah tu adalah nilai yang tak tahu. Tapi sekarang bila dia dah bagi kita satu nilai, kita mesti masukkan ke dalam ungkapan algebra untuk tahu nilai ungkapan algebra tu berapa. Okey, kita lihat contoh untuk lebih faham. Okey, diberi X sama dengan 1, Y sama dengan negatif 4, M sama dengan 5 dan N sama dengan 2. Cari nilai 5X N kuasa 2 tambah 3N tambah 2Y. Kita nak tahu nilai ni kan? Kita nak tahu nilai ni. Okey. Okey, sekarang dia nak nilai 5X N kuasa 2 tambah 3N tambah 2Y. So, kita masukkan nilai X ni, dia dah bagi nilainya. Kita masukkan ke dalam ungkapan algebra. 5X adalah 1, N adalah 2 kuasa 2 tambah 3, N2 tambah 2, Y adalah negatif 4. Okey, jadi ini pelajar boleh terus masukkan ke dalam kalkulator. Okey, boleh letak kurungan, tak ada masalah, akan dapat nilai yang sama. Okey, 5 kurungan 1 tutup kurungan 2 square. Kita dapat 20 tambah 6 tambah negatif 8. So, kita dapat 20 tambah 6 tolak 8. Kita dapat 18. So, nilainya 18. Okey. Tak susah pun kan, kita tinggal masukkan nilai ke dalam ungkapan algebra yang diberi. Masukkan kalkulator. Yang penting nilai yang kita masukkan tu betul. Okey. Maksudnya, kita masukkan nilai X ke dalam X. Kita masukkan nilai Y ke dalam Y. Kita masukkan nilai N ke dalam N. Jangan tersalah masuk nilai. Tu yang buatkan jawapan kita salah. Okey. Seterusnya, mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Sekarang kita nak mengenal pasti sebutan dalam suatu ungkapan algebra. Kita menyatakan perkali daripada sebutan algebra itu. Okey. So kita lihat dulu. Sebutan algebra dalam satu pemboleh ubah ialah hasil darab suatu pemboleh ubah dengan satu nombor. Highlight kat situ sebutan algebra dalam satu pemboleh ubah. Maksudnya ada satu sahaja pemboleh ubah. Okey, so contohnya 2N. 2 adalah nombor, N adalah pemboleh ubah. Okey. Contoh lain 20Z. 20 adalah nombor dan Z adalah pemboleh ubah. Kalau perasan kat sini hanya ada satu sahaja pemboleh ubah. Satu saja. Ni pun ada satu saja pemboleh ubah. Okey. Nombor 2. Sebutan algebra dalam 2 atau lebih pemboleh ubah ialah hasil darab pemboleh-pemboleh ubah itu dengan satu nombor. Okey, contohnya 2xy. 2 adalah nombor,
X adalah pemboleh ubah 1, Y adalah pemboleh ubah yang kedua. Hasil darab beberapa pemboleh ubah dengan satu nombor ditulis tanpa tanda darab. Contohnya 7RST sama dengan 7 darab R darab S darab T. Tapi kita tulis sebagai 7RST sahaja. Yang kedua, negatif 2MN kuasa 2 sama dengan negatif 2 darab M darab N darab N. Okay, kuasa 2 ni menunjukkan dia ada 2 nilai N. Dia ada 2. Macam mana pula kalau P kuasa 3? Maksudnya P darab P darab P. Okay, next. Dalam suatu sebutan algebra, nombor mesti ditulis dahulu diikuti dengan pemboleh ubah. Tengok ni. Okey. Contohnya 5 mesti ditulis di hadapan sebuah pemboleh ubah iaitu 5mn. Okey, dan bukan mn5. Ingat mesti nombor dahulu baru pemboleh ubah. Okey. Okey, perkali. Perkali ialah nombor positif atau negatif yang ditulis di hadapan satu pemboleh ubah. Okey, kalau satu pemboleh ubah, perkalinya adalah nombor. Nombor positif ke, nombor negatif ke, tak kisah. Tetapi kalau dia satu pemboleh ubah, ingat satu pemboleh ubah maksudnya contoh 5Z, 6Y, satu sahaja pemboleh ubah. Dia tak ada 2, tak ada 3. Kalau macam ni kes ni maksudnya perkalinya adalah nombor. Okey, kita lihat contoh. Contohnya 5N. Okey, perkali N dalam sebutan 5N ialah 5. Okey, negatif 2P. Perkali P dalam sebutan negatif 2P ialah negatif 2. Perkali bagi suatu pemboleh ubah dalam suatu sebutan algebra ialah faktor-faktor lain dalam sebutannya. Dalam suatu sebutan algebra. Okey, perkali bagi suatu pemboleh ubah. Okey, so kita lihat. Tadi kalau perkali untuk satu pemboleh ubah saja. Maksudnya ada satu pemboleh ubah saja. Kalau ini dia ada banyak kita lihat contohnya dalam sebutan algebra negatif 4x kuasa 2 y z kuasa 3, nyatakan perkali-perkali bagi pemboleh ubah yang berikut. So pemboleh ubah, contoh ini kita pegang kepada satu ni dulu. Kita pegang kepada satu ni. Okey, so sekarang kalau pemboleh ubah untuk x square perkalinya apa? Kita untuk ungkapan algebra. Okay, saya lebih galakkan pelajar untuk buat kurungan je. So, ada negatif, ada 4. Okay, X ada 2. So, kita tulis 2. X1, X2. Lepas tu, Y. Lepas tu, Z ada 3. 1, 2, 3. Okay, sekarang, X kuasa 2. X kuasa 2. Maksudnya, kita kena potong 2X. Potong. Tinggal. Okey, yang tinggal ni adalah perkali. Negatif 4 Y Z ada 1, 2, 3. So Z kuasa 3. Itu maksudnya. Okey, negatif X pula. Kita buat macam tadi, negatif 4 X. Okey, sekarang pemboleh ubahnya adalah negatif X, Y. Jadi yang tinggal adalah 4 X Z kuasa 3. Okey, sama juga dengan soalan yang bawah ni. Negatif 4 X ada 2 Y Z ada 3. So, kita cancelkan 4X, Z kita cancelkan 2. 1, 2. Yang tinggal adalah negatif X, Y, Z. Okay. Next, sebutan serupa dan sebutan tak serupa. Okay. So, sebutan serupa. Maksudnya, kita kena lihat dah. Apa yang ada dekat satu sebutan tu sama tak dengan sebutan yang lain. Okay, contohnya, tentukan sebutan algebra serupa bagi sebutan-sebutan yang berikut. Okey, kita lihat pada yang pertama. Okey, MN. Kita abaikan susunan dia.
Okey, kita abaikan susunan dia. Kita lihat dia punya pemboleh ubah dia sama tak. Okey, so lihat M, N. M ada 1, N ada 1. Yang ini N pun ada 1, M pun ada 1. Okey, ini pun sama. M1, N1. Okey, jadi dia adalah sebutan yang serupa. Okey, kita lihat yang kedua. E kuasa 2 GH. Okey, E kuasa 2. Okey, ini pun E kuasa 2 GH. Yang ini E kuasa 2 GH. Jadi dia pun adalah sebutan yang serupa. Kita abaikan nombor dan susunan. Yang penting dia punya pemboleh ubah dia sama. Okey. Okey, yang ketiga. X kuasa 2, Y kuasa 2, Z. Okey, X kuasa 2, Y kuasa 2, Z. Yang ini X kuasa 2, Y ni dia tak kuasa 2. So terus salah lah. Okey, automatik semua ni adalah sebutan tak serupa. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. Okey, jangan lupa share, like dan subscribe. Okey, dan boleh juga ambil link latihan di description. Okey, thank you.